Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung untuk pengajian yang seterusnya, iaitu strategi peperangan Uhud. Strategi peperangan Uhud. Di video yang pertama tadi, kamu dah tengok serba sedikit bagaimana kronologi ataupun bagaimanakah gambaran kedudukan tentera Islam dengan tentera musyrikin Quraisy, tentera kafir. Okey. Tapi bukan cerita dia tak habis lagi, masih panjang lagi cerita dia. Okey, kita sambung lagi. Baik, ini strategi. Tengok nombor 1. Muka surat 12, muka teks sirah muka surat 12. Okey, sambil-sambil tu kamu boleh tengok dekat sini juga. Ustaz pun dah sediakan buku teks online. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi tenteranya sebaik-baik sahaja sampai di kaki Bukit Uhud. Baginda memilih tempat yang sesuai untuk pertahanan dan menyerang musuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia sampai sahaja dekat kawasan Uhud tadi ni, maka Nabi pun apalagi merancang strategi kuasai bahagian yang penting. Sebagai contoh, kuasai pada bahagian bukit dan kuasai tempat yang ada air. Sebab ini adalah perkara-perkara asas dalam peperangan. Bijak tak Nabi? Sangat bijak. Intelligent. Okey, sangat bijak. Supaya apa? Supaya untuk bertahan dan untuk pertahanan dan menyerang musuh. Okey. Nombor 2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih berapa? 50 orang ahli pemanah. Berapa orang? 50 orang pemanah yang handal, diketuai oleh siapa dia? Tadi Ustaz dah cerita dah, Abdullah bin Jabir Al-Ansari. Okey, Abdullah bin Jabir. Ingat nama dia? Abdullah bin Jabir. Siapa dia? Dia merupakan ketua yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk duduk di kawasan Bukit Uhud tu ataupun di kawasan Jabal Rumman. Nampak ni. Dah ditempatkan di atas Jabal Rumman. Ni Jabal Rumman. Jabal Rumman ni dekat bukit tu lah. Okey, Bukit Uhud tu. Yang terletak di hadapan Bukit Uhud sebagai pertahanan yang kuat untuk menghalang kemarahan musuh. Nampak macam yang Ustaz cerita tadi. Apabila tentera kafir Quraisy nak pergi ke depan, maka Abdullah bin Jabir dengan tentera dia yang berada di atas bukit ataupun Jabal Rumman jadi ni akan bertahan, akan panah supaya apa? Tentera kafir Quraisy tak dapat nak masuk ke kawasan tentera Islam. Okey, sambung lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pasukan pemanah supaya, ini kena highlightkan, supaya tidak meninggalkan tempat itu. Tentera pemanah jangan sesekali hampa turun, jangan sesekali hampa tinggalkan kawasan bukit ini. Arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan dah. Nabi dah pesan siap-siap dekat geng-geng pemanah tadi ni. Jangan turun. Walaupun apa yang terjadi dekat kawasan kami, kawasan bawah ni, kami kena serang ke, kami kena apa sekalipun, jangan turun. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan. Dijadikan cerita, pada peringkat awal peperangan, berlaku pertempuran antara tentera musyrikin dan dengan tentera Islam di kaki Bukit Uhud. Ini pada peringkat awal perang antara orang Islam dengan orang musyrikin. Pertempuran ini menyebabkan tentera musyrikin tewas. Nampak? Pertempuran ini menyebabkan tentera musyrikin tewas. Apakah maksud tewas? Kalah lah. Okey, kalah. Tentera Islam pun bersorak menyambut kemenangan mereka. Jadi tentera Islam pun seronoklah, bersoraklah untuk menyambut kemenangan mereka. Sebab kita dah menang. Okey. Bila mana duk seronok sambut-sambut tu, dah nampak tentera Islam dah menang pada peperangan itu, maka dijadikan cerita
pasukan pemanah yang ditempatkan di atas bukit peperangan telah tamat. Mereka menyangka peperangan telah tamat. Mereka pun turun untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkan oleh tentera musyrikin. Bila mana tentera dekat kawasan bukit ni, tentera pemanah yang 50 orang tadi ni, nampak tentera Islam tengah bersorak-sorak, tengah menyambut kemenangan sebabkan mereka menang dalam pertempuran tadi ni, maka mereka pun rasa, kita dah menang lah. Kita dah menang. Yes, kita dah menang. Maka mereka pun turun. Nabi kata dah, jangan turun. Jangan turun. Kita menang ke, kita kalah ke, jangan turun. Tapi apa yang mereka buat? Mereka turun. Sebab apa? Sebab nak mengambil barang-barang yang ditinggalkan oleh tentera musyrikin. Kita panggil sebagai harta ghanimah. Apakah itu harta ghanimah? Harta rampasan perang. Orang kafir, bila mana dia kalah, dia akan tinggalkan kawasan perang dia. Jadi dekat situ, kawasan yang ditinggalkan tu, ada banyak barang-barang peninggalan yang mereka tinggalkan. Harta-harta yang ditinggalkan dekat situ. Maka nak pergi ambil lah barang-barang yang ditinggalkan tu kan. Nak pergi kutip lah. Sambung. Abdullah bin Jabir, iaitu ketua pasukan pemanah tentera Islam, telah berkali-kali mengingatkan pasukannya supaya tidak meninggalkan tempat masing-masing. Namun, arahannya itu tidak dihiraukan kerana telah dikuasai oleh perasaan tamak. Abdullah bin Jabir, ketua pemanah yang ditugaskan dekat kawasan Bukit Uhud tadi ni, ataupun Jabal Ruman tadi ni, dah bagi tahu dah, jangan turun weh. Nabi kata jangan turun. Janganlah turun. Bahasa kita lah. Kan, jangan turun. Tapi, apa yang dibuat? Mereka tidak menghiraukan. Buat tak tahu ya. Sebab apa? Telah dikuasai oleh perasaan tamak. Okay. Khalid bin Al-Walid. Cerita tentang Khalid bin Al-Walid ni, Masya Allah. Seorang yang boleh dikatakan yang mempunyai kepakaran strategi peperangan. Semasa perang Uhud, dia tak masuk Islam lagi. Okay. Dia tak masuk Islam lagi. Jadi, apa yang dia buat? Khalid bin Al-Walid ni nanti Ustaz akan cerita. Cerita dia sangat best. Okay. Sangat best cerita dia. Nanti Ustaz akan cerita. Khalid Al-Walid, iaitu ketua pasukan berkuda. Dia ni ketua pasukan berkuda. Tadi Ustaz cerita kan dalam gambar yang tadi kamu tengok kan, Ustaz akan buka balik. Ketua pasukan berkuda tentera musyrikin telah mengambil kesempatan atas kesilapan yang telah dilakukan oleh pasukan pemanah tentera Islam itu. Khalid Al-Walid, dia serang hendak tentera Islam. Kamu ni. Muka surat 13, buka muka surat 13. Dengan pantas, Khalid bin Al-Walid menyusun strategi yang baharu untuk menyerang tentera Islam dari belakang. Jadi, tentera Islam sangat terperanjat apabila diserang bertalu-talu secara tiba-tiba. Keadaan pada waktu itu menjadi tidak terkawal. Para sahabat yang berada berhampiran dengan Rasulullah SAW bermati-matian mempertahankan baginda tanpa rasa gentar. Abu Dajanah telah menjadikan dirinya sebagai perisai untuk melindungi Rasulullah SAW. Ustaz buka balik gambar tadi ni, kamu tak perasan ada satu lagi Ustaz tak cerita dekat sini. Okey, dekat sini nampak tak? Khalid Al-Walid, ketua tentera berkuda musyrikin. Apabila tentera Islam tengah bersorak-sorak, yang duduk dekat atas bukit tadi ni, turun. Mereka turun kat sini, mereka turun. Sebab nak ambil harta dekat kawasan sini. Okey, mereka turun lah. Turun. Maka Khalid Al-Walid yang berada di sebalik bukit tu, mereka tak perasan. Mereka nampak tentera Islam yang 50 orang tadi ni turun. Maka dia dengan tentera berkuda dia, mereka terus naik ke kawasan ni, nampak? Mereka terus naik ke kawasan ni dan kuasai pada bahagian bukit atas ni. Apabila mereka dapat tawan dekat kawasan bukit ni, Khalid Al-Walid dengan tentera dia, maka
Daripada sinilah tentera Islam diserang. Bila mana diserang dari sini, maka tentera-tentera yang berundur tadi ni, tentera musyrikin yang berundur tadi ni, mereka pun pergi ke depan semula dan serang. Sebab apa mereka boleh serang? Sebab dekat sini bukan orang Islam duduk dah. Dekat sini orang kafir yang duduk. Jadi mereka bila menamai ke depan, mereka tak kena panah lah. Sebab Islam pakat dah turun habis dah dekat sini. Bijak tak Khalid Al-Walid? Sangat bijak. Daripada situlah tentera Islam, apa yang berlaku pada tentera Islam? Kita tengok. Seorang daripada tentera musyrikin telah berpekik dan mengisytiharkan bahawa Rasulullah SAW telah terbunuh. Tentera muslimin yang mendengar pekikan itu menjadi hampir berputus asa apabila seorang tentera kafir musyrikin Quraisy dia menjerit, dia berpekik kata Nabi dah tak ada, Nabi dah mati, Nabi dah dibunuh. Maka tentera Islam pada ketika itu rasa macam mana? Rasa lemah, rasa berputus asa. Sambung satu lagi, Rasulullah SAW juga melarang sahabat untuk menafikan berita tersebut kerana berita itu juga menyebabkan kaum musyrikin berasa puas hati dan beranggapan mereka telah mengalahkan tentera muslimin. Maka Nabi SAW kata dekat para sahabat, lawan, kata kat mereka ni, aku tak mati lagi, aku hidup lagi. Nafikan berita yang kata aku dah dibunuh. Sebab apa? Takut nanti mereka merasa puas hati dan mereka beranggapan bahawa mereka telah mengalahkan tentera Islam. Jadi, berdasarkan kesimpulan tadi ni, apa yang kita boleh dapat faham, pada awalnya tentera Islam dah menang dah. Tetapi disebabkan ketamakan kepada harta, sebab itu saja punca dia, tamakkan harta, nakkan harta dah. Maka Allah jadi murka di situ. Maka apabila turun sahaja tentera Islam daripada Bukit Uhud, maka serang hendak pun berlaku. Khalid Al-Walid pun menyerang. Okey. Dari sini Islam telah dikalahkan. Sebab apa kalah? Sebab ketamakan kepada harta. Satu tu je punca dia. Pada awalnya kita dah menang dan akhirnya tentera Islam tewas dalam peperangan Uhud. Beginilah kronologi ataupun penceritaan, gambaran bagaimana berlakunya perang Uhud, peperangan di antara Nabi dan juga tentera Islam menentang dengan tentera kafir Quraisy. Baik. Jadi habis serba sedikit tentang peperangan Uhud ini. Baik. Jadi untuk hari ini tidak ada latihan apa yang kamu kena buat untuk sirah. Untuk hari ini tidak ada apa-apa latihan yang kamu kena buat. Cukuplah sekadar kamu menonton video ini dan kamu lihat dan tengok video ini. Okey? InsyaAllah kita akan jumpa pula untuk kelas sirah yang akan datang. Sebab ada lagi kisah dia tak habis lagi ya. Kalau kamu tengok dalam buku teks masih ada lagi, iaitu kemalangan yang menimpa Nabi SAW. Nabi cedera tak dalam peperangan tu? Ya, Nabi cedera. Cedera yang macam mana tu? Teruk ataupun tidak? Bagaimana peristiwa selepas berlakunya perang Uhud tu, apa yang jadi pada Nabi? Kita akan tengok untuk kelas yang akan datang. Jadi insyaAllah yang itu saja untuk pada hari ini. Terima kasih kerana kamu telah menonton video episod yang pertama dan ini episod yang kedua. Kita akan jumpa pula untuk episod yang ketiga. Baik, jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.